Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang sudi hadir untuk malam ni bersama-sama dengan saya Zainal dan juga Sifunik Faris dalam rancangan Sembang IT siri ketiga kita hari ni. Ya. Faris. Assalamualaikum, Ibu Ah, Zainal. Apa khabar? baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita buka dulu majlis kita dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, jadi alhamdulillah. So untuk malam ni kita tak nak sembang panjang. Kita nak terus kepada tajuk kita yang akan kita bincang malam ni, iaitu ancaman cyber di rumah. Okey, ini satu tajuk yang actually dah common juga orang cakap tentang keselamatan cyber di rumah sejak satu rumah, satu komputer ni, dan semua orang dah mempunyai akses kepada internet. Amat penting sebenarnya benda berkaitan dengan cyber security di rumah ni. Dan kita pun tahu sejak penutupan sekolah dan pusat pengajian tinggi dan adanya PKPB yang akan sekarang ni akan extend hingga akhir bulan Disember, ini akan memberi cabaran kepada ibu bapa, guru dan pelajar sendiri untuk terus menggunakan internet sebagai galang ganti kepada sesi pembelajaran dan sebagainya. Okey. Right. Tapi walau bagaimanapun kita mendapat manfaat daripada IT ni ataupun internet ni, sudah pastinya capaian internet ni mempunyai risiko-risikonya tersendiri, ya, terutamanya pada golongan yang lebih muda, iaitu pelajar ataupun anak-anak kecil lah. Okey. So sebelum kita pergi lebih further, saya nak baca sikit fakta lah. Kalau anda boleh tengok di skrin, saya akan paparkan satu visual. Okay. Alright. Saya nak nyatakan kebimbangan ibu bapa tentang keselamatan digital sekarang. Alright. Okay. Setiap satu daripada 3 ibu bapa merasakan anak mereka berisiko untuk didekati oleh orang yang tidak dikenali dalam talian. Dan setiap 2 daripada 5 ibu bapa merasakan anak mereka berisiko untuk terdedah kepada kandungan dewasa, contohnya pornografi dan keganasan. 1 dalam 5 ibu bapa merasakan anak mereka berisiko untuk dibuli atas talian. Okey. So, lagi setiap 2 daripada 3 ibu bapa merasakan mereka memerlukan usaha yang lebih dalam memperolehi pengetahuan yang bersesuaian berkenaan keselamatan dalam talian. Dan hanya 3 daripada 5 ibu bapa merasakan yakin dengan pengetahuan mereka dalam memastikan anak mereka selamat dalam talian. Okey. So daripada fakta ni kita lihat sebenarnya ramai lagi ibu bapa di luar sana yang belum betul-betul cakna tentang keselamatan cyber di rumah, terutama bila anak-anak sekarang ni dah mula menggunakan perkakasan IT lebih daripada biasa, lebih daripada sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Okey, so malam ni saya nak bincang dengan saudara Sifunik Faris tentang apakah yang saudara Nik Faris nampak tentang ancaman cyber di rumah. Mungkin kita nak pergi lebih mendalam tentang perkara ni. Silakan. Okey, terima kasih Sifu Zainal. Tajuk malam ni amat menarik yang saya rasa kita tahu perkara ancaman cyber ni adalah satu perkara penting, tetapi tak banyak dibincangkan di mana-mana platform. Ini sebagai observation saya lah. Even kalau sepanjang krisis COVID-19 ni, maknanya apabila pelajar-pelajar ni tidak dapat pergi ke sekolah, mana mereka diarahkan untuk belajar dari rumah selama hampir setahun ya. Kalau Sifu Zainal kira-kira balik daripada Januari sampai sekarang Disember, dah hampir setahun kita dan juga anak-anak kita sendiri berada di rumah untuk belajar secara online. Ya, saya. Jadi sedar tak sedar, adakah kita ni realize ataupun tak ancaman ataupun kesan daripada COVID ni
COVID-19 ni meratah institusi pendidikan kita sebenarnya. Bukan sekadar ekonomi, tetapi pendidikan begitu teruk impacted dari segi pembelajaran pelajar-pelajar sekolah, even pelajar universiti pun terkesan secara tak langsung. Maknanya bukan sekadar sekolah rendah, sekolah menengah, even taska, tadika dan universiti sekalipun. So yang mana mereka semua terpaksa membuat pembelajaran dari rumah. So itulah kesan yang saya nampak lah, yang begitu nyata lah. Maknanya begitu teruknya, maknanya kita tak boleh lari daripada membicarakan perkara COVID-19 ini. Jadi berbalik pada persoalan tadi yang diajukan berkenaan ancaman cyber. Okey, ancaman cyber ni kita tahu ancaman cyber terdapat banyak area yang kita boleh bincangkan. Terutamanya kalau kita melihat pada area pelajar, ibu bapa sendiri atau pekerja sendiri. Okey, itu adalah ancaman cyber, kita boleh skopkan kepada pelbagai jenis. Tapi untuk malam ni kita hanya fokus dalam rumah yang melibatkan anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak Sifu Zainal dan juga anak-anak tuan-puan yang menonton. Okey, sebelum tu saya berterima kasih lah. Saya lupa. Terima kasih kepada sesiapa yang menonton malam ni. Menonton siaran kami. Semoga sedikit perkongsian malam ni kita dapat manfaat lah daripada ilmu yang kami share serba sedikit malam ni. Okay, back to ancaman cyber. Kalau tuan-puan ataupun anda lihat apakah ancaman cyber yang berlaku sekarang ni, kita tengok dari segi penggunaan komputer di rumah, penggunaan gadget. Okay, sebelum ni Sifu Zainal cakap satu rumah satu komputer, tetapi apa yang berlaku yang saya perhatikan ataupun daripada personal experience saya sendiri, satu rumah boleh jadi 4 atau 5 device, atau itu at minimum. Satu komputer, mungkin 2 smartphone, 1 tablet, 1 iPad. So betapa hebatnya akses ke internet yang berada di rumah kita. Tetapi kita sedar tak, adakah kita begitu menekankan aspek ancaman cyber? So dari segi ancaman cyber ni, kalau tuan-puan ataupun anda, saya bagi satu senario lah. Okey, beberapa contoh ancaman cyber yang berlaku iaitu serangan malware ataupun ransomware, virus. So sebagai contoh lah, saya nak jelaskan, saya nak share. Terdapat ransomware yang bernama COVID-Log, yang mana yang telah pada satu ketika famous di internet, yang mana once affected dengan COVID-Log ni. Actually COVID-Log ni dia ransomware yang dimasukkan maklumat informasi coronavirus. So bagi kanak-kanak pelajar, mereka ingat okey, maklumat coronavirus, COVID, mereka rasa itu adalah informasi, tapi sebenarnya sebaliknya. So mereka tak tahu di sebalik perkataan COVID itu sendiri rupanya terletak satu aplikasi yang akan hack kita punya device ataupun peranti dia. So apa yang berlaku jika device tersebut infected? Okey, terutamanya kepada Android. Saya bagi satu sampel sajalah pada malam ini, just untuk kita buka minda kita faham apa kesan jika berlaku serangan cyber kepada peranti yang berada dalam rumah kita, yang diakses oleh anak-anak kita. Jadi apabila device tersebut infected dengan ransomware tersebut, so apa yang berlaku, dia akan lock kita punya device. So contohnya dia akan lock kita punya pin screen device kita. So once kita dah terlock, so untuk kita unlock semula, so hacker ni dia akan minta kita bayar. So bayar sama ada melalui Bitcoin ataupun apa-apa channel yang dia minta lah. Jadi jika kita tak dapat provide information tu, so malangnya kita akan lost all kita punya data. Maknanya data kita dalam smartphone kita, device kita, selamat tinggal lah. Itulah kesan yang paling. So mungkin kita nampak benda ni is perkara yang remeh, kita tak pernah terfikir pun, tapi itu yang berlaku di alam cyber. So bagaimana mereka ni pandai mengambil peluang dengan apa yang daripada COVID ni, mereka manipulasikan teknologi untuk mendapat untuk kepentingan mereka. So dalam kes
pelajar sekolah ni, pelajar ataupun anak-anak kita di rumah ni, jika kita tak dedahkan mereka, so kesannya amat buruk lah. Itu adalah satu contoh lah. Okey. Contoh kedua, jika kelas online menggunakan aplikasi YouTube. Okey, sebagai contoh, ada aplikasi pembelajaran menggunakan platform YouTube untuk membuat video pendidikan, video teknikal untuk pelajar-pelajar sekolah ni akses. Tetapi tuan-puan, anda semua sedar tak? YouTube ni sebenarnya dari segi akses adalah digunakan melepasi ke semua peringkat umur. Jadi apabila apa yang berlaku dalam di YouTube ni, so normally katakanlah satu video di-upload, katakanlah cikgu upload ataupun guru upload satu video, konten video. Okey. Kebanyakan ataupun dari segi apa yang berlaku di YouTube, so sebaik saja pengakhiran video tersebut, normally YouTube akan share source link kepada laman-laman web yang tertentulah. Maknanya agensi yang nak laman web mereka dipaparkan di YouTube, so mereka akan mungkin mereka membuat pembayaran lah. Saya akan Zainal, saya rasa dia okey. Maknanya di akhir YouTube dia akan sediakan satu link. Link tersebut kemungkinan akan menghalakan kita ke laman-laman yang tak berkaitan, inappropriate content. Contohnya laman web yang berunsur keganasan, cyberbully, dan yang paling kita takuti yang berunsur seksual. So yang itu yang kita paling risau untuk anak-anak kita. Jadi itu adalah salah satu ancaman kepada anak-anak kita di alam cyber. So satu lagi contoh yang saya nak bawa kepada tuan-puan ataupun anda semua yang menonton malam ni. Contohnya katakanlah penggunaan video conferencing. Okey, contohnya melalui Zoom. Okey, pernah berlaku dalam statistik, pernah berlaku kes di mana apabila pelajar-pelajar ni akses ke Zoom, yang ni kita panggil Zoom bombing. Maknanya ada attacker ataupun hacker yang menggunakan URL Zoom kita, mereka masuk secara tak langsung dalam link tersebut dan mereka mendapatkan kontak ataupun mereka akan berhubung lah. Maknanya dengan mikrofon dan juga kamera ter-on melalui Zoom, so mereka dapat menggunakan kanak-kanak ni yang tak tahu apa-apa, so mereka boleh berhubung secara langsung. Yang secara tak langsungnya ini akan membawa anak-anak ni, okey, katakanlah mereka tak kenal pun si A dalam Zoom tersebut. So mereka diajak untuk bersembang, mula-mula bersembang tentang keluarga, tentang minat mereka. So lama-kelamaan attacker ni mereka akan divert anak-anak ni ke perkara yang tak sepatutnya. So kemungkinan mereka akan meracuni fikiran anak-anak kita untuk memberi informasi ataupun maklumat yang tidak sepatutnya lah kepada anak-anak mereka. Itu dari segi ancaman. Mana ada 3 contoh lah saya nak share kepada anda semua lah. 3 contoh ni pun saya rasa dah cukup lah. Ada banyak lagi sebenarnya. Contohnya dari segi kecurian data, ada banyak lagi. Tapi yang begitu hampir dengan kita, dengan anak-anak kita di rumah, dengan pembelajaran anak-anak kita, ancaman dari segi YouTube, then Zoom bombing, ransomware, so virus. So anak-anak kita, kalau contohnya even anak yang berumur 12 tahun, mereka ni kalau katakanlah nampak website yang menarik, ataupun contohnya sekarang ini famous Sibu, Roblox kan, game yang saya rasa kebanyakan anak-anak zaman sekarang ni mereka dah tahu apa itu Roblox, game online. Okey. So mereka tak lihat di sebenarnya mereka melihat dalam web tersebut, game online, kawan-kawan pun sama-sama main, so mereka seronok. So mereka tak tahu sebenarnya mereka diintip juga di media sosial. So itu adalah salah satulah mana ancaman-ancaman lah yang saya share lah sebagai intro lah untuk kita malam ni. Okey. Sebenarnya mungkin tambah? Ya, saya rasa saya nak tambah sikit daripada apa yang saudara Faris cakapkan sebentar tadi ya. Saya tertarik dengan beberapa benda lah.
Yang pertama tadi, bila kita mengakses kepada teleconferencing punya software, so kat situ saja dah ada ancaman. Dan lepas tu juga kita melihat kepada anak-anak yang mengakses kepada permainan-permainan video ataupun permainan PC tanpa kawalan atau pemantauan daripada ibu bapa. Ini juga amat berisiko. Terutama saya tahu ada kes yang terdekat dengan saya, ada anak-anak yang suka main Roblox, suka main Minecraft, PUBG dan sebagainya ni. Kadang-kadang mereka akan pergi ke certain laman web untuk mereka rujuk cara bermain, dan juga mereka pergi ke laman web tersebut untuk download mods. Mods ni satu yang boleh mengubah suai permainan tu mengikut cita rasa mereka lah. Jadi apabila mereka memuat turun sesuatu software tu, mereka tidak tahu tahap keselamatan sesuatu software itu, adakah ia betul-betul selamat atau tidak. Adakah ia dihasilkan oleh hackers ataupun ada orang yang ingin membuat, dipanggil social engineering, dan mempengaruhi untuk memuat turun malware, ransomware ataupun virus. Okey. Dan ini pernah berlaku dalam kes yang terdekat dengan saya. Dia download, kemudian apa yang jadi adalah dia terus install malware ke dalam komputer tersebut. Dan budak ni tengah-tengah main, tiba-tiba pop up gambar yang tak senonoh, gambar yang tak sesuai lah dengan anak-anak kecil. Dan bila ditanya, dia tak tahu macam mana nak buat, dan dia tak tahu kenapa benda tu boleh ada. Cuma a few second keluar pop up. Dan saya rasa yang menonton malam ni pun mungkin ada juga pengalaman yang sama. Kalau bukan main game pun, mungkin pergi ke laman-laman web tertentu, just klik OK, and then tiba-tiba tengok kita punya search bar tu bertukar daripada Google jadi tak apa-apa punya search lah. Ini saya rasa ramai yang berlaku, dan saya pun banyak handle case dekat office saya, yang tiba-tiba dia punya PC pop up dengan banyak iklan dan juga ada gambar-gambar yang tak berapa senonoh. Okay, so ini adalah ancaman sebenarnya. Itu yang kita nampak. Yang kita tidak nampak yang berlaku di belakang adalah apa software tu buat. Sama ada dia tengah mencuri data, dia telah copy information, dia mengambil video kita, dan juga ada kes saya dengar sendiri dan daripada orang yang saya kenal, videonya telah ditangkap kemudian diubah suai ke dalam video-video tertentu yang tak berapa sesuai, dan dibuat ransom pula pada dia. Okey, ini ancaman yang amat kritikal saya kira, Sifu Faris, sebab benda ni kadang-kadang terlalu halus modus operandinya, MO dia tu. Dan ramai orang kadang-kadang ambil benda ni sebagai satu yang enteng. Boleh, kalau saya tanya malam ni, berapa orang yang install antivirus ataupun malware punya anti-malware punya software dalam handphone anda? Cuba angkat tangan. Saya rasa ramai. Sifu Faris install tak? Sengih tu. Okey. Ramai lagi orang kat luar sana tak install antivirus, dan itu dekat handphone. Dekat PC pun kalau saya tanya, confirm ramai lagi yang tak pernah install antivirus. Mereka hanya tahu install software, tahu. Tapi itu antivirus, dan antivirus ni selain daripada antivirus ada satu lagi langkah pencegahan, iaitu software yang dinamakan internet security. Okey. Ini mungkin ramai tak tahu. Mungkin ramai lebih tahu antivirus, tapi yang anda perlu install juga adalah internet security. Kalau anda, sebagai contoh, saya bagi satu software yang famous lah, Kaspersky internet security. Okey. Apa yang dia buat adalah dia akan block mana-mana website yang ada disyaki mengandungi malware atau virus. Jadi dia akan memberhentikan akses ke laman web tersebut, dan ini akan mencegah daripada risiko komputer ataupun anda punya handphone terkena virus atau malware. Dan ini saya sarankan pada mak ayah yang belum install anda punya PC dengan software sebegini, betterlah beli. Anda boleh dapatkan kat banyak tempat. Boleh pergi kat website Kaspersky ataupun Shopee, ke mana-mana yang ada jual produk ni, anda boleh beli kat situ. Okey. Kalau mungkin ada masa, mungkin saya boleh share beberapa link yang sesuai lah. Okay. Alright. So itu adalah ancaman. Okay, kita dah dengar ancaman tu. Sekarang Kenal, boleh saya tambah sikit kan? Ya, apa Faris?
Okey, apabila kita melihat kepada ancaman cyber ni, katakanlah okey, satu contohlah. Apabila anak-anak ni begitu aktif bermain game online, Yeah. katakan Roblox, PUBG. Okey, Sri Huzana rasa dari segi mental mereka ni macam mana agaknya adakah behavior mereka ni akan terbawa-bawa ke rumah ataupun bagaimana tu? Okay. Behavior tu Ya, yeah, betul. Actually behavior ni dia ada banyak lah. Dia ada banyak peringkat sebenarnya. Okay, permainan komputer di internet ni juga atau online gaming amat berisiko lah. Dari satu segi adalah ancaman kepada hackers yang menyalahgunakan teknologi permainan video tu sebagai salah satu langkah untuk dia mengakses kepada perkakasan ataupun peranti tertentu di rumah anda. Okey. Selain itu juga dia ada lagi ancaman-ancaman lain, iaitu actually budaya bermain game ni sendiri pun kena dikawal oleh mak ayah. Mungkin kita faham ramai ibu bapa yang tak ada, kadang-kadang tu pada mereka tidak ada choice untuk beraktiviti bersama anak-anak, mungkin disebabkan oleh kesibukan kerja, tanggungjawab yang ada dan sebagainya. Tapi nak tak nak, kita tetap mesti cakna tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, terutama dalam dunia cyber ni. Sangat-sangat berisiko dan kritikal untuk kita pantau. Okay. Selain daripada itulah, macam tadi saya ada sebut tentang banyak anak-anak yang melayari laman web games dan juga laman web untuk rujukan games ni. Saya sarankan mak ayah hadkan anak-anak mereka untuk akses kepada katakan laman web ataupun permainan video ni. Katakan mungkin mereka selepas online class, mereka pun akan spend masa sikit dekat komputer, betul tak? Kebanyakan anak-anak kan, dia dah habis kelas tu dia akan spend masa dekat tu. So kita kena limit kita punya masa anak-anak. Dan saya pun sarankan, ada satu kaedah yang saya pakai, iaitu Pomodoro. Pomodoro ni adalah kita set a timer untuk anak-anak bermain. Contohnya dalam masa 2 jam atau sejam, kita onkan alarm di komputer ataupun di handphone. Kemudian bila cukup masa, kita minta dia berhenti. Itu salah satu cara yang simple lah. Okay. Alright. So kita sambung sikit. Tadi kita dah bagi cerita tentang ancaman yang berlaku. Selain daripada itu, kita juga dah sentuh bahawa ada hackers yang menyalahgunakan ruang cyber ni, dan juga ada juga orang menggunakan kaedah social engineering untuk menipu orang di social media ke, di laman web dan sebagainya. So Sifu Faris, saya nak tanya jugalah, apakah cara mungkin dari segi sudut software ke hardware ke yang Sifu Faris tahu yang boleh membantu untuk mencegah daripada ancaman cyber ni untuk terus kekal di dalam rumah tu sendiri, kan? Kalau boleh tak datang pun ke area dalam internet dalam rumah kita. Boleh cerita sikit, Sifu Faris, silakan. Okey, kita sambung Jadi maknanya kita nak sarankan lah kepada anda semua lah. Maknanya dari segi hardware, sebenarnya kita tak perlu invest terlalu tinggi lah untuk kita beli peranti macam apa, contoh di office kita ada pelbagai protection firewall, kita ada web application firewall. So itu yang di organisasi lah, organisasi tuan puan, organisasi Sifu Zainal dan organisasi saya sendiri. Jadi yang tu kita lihat pada skop pejabat. Tapi dalam rumah kita, so apa yang kita boleh buat lah. Okey, kita bermula dengan apa yang ada di rumah kita, apa yang kita ada secara basicnya. Maknanya kita bermula dengan laptop ataupun peranti kita tu sendiri. Okey, yang contohnya katakanlah apabila kita bagi laptop ataupun komputer kepada anak-anak kita, okey, yang pertamanya kita pastikan firewall di enable lah. So normally kalau katakanlah sekarang ni kalau kita guna Windows 10, so paling minimum pun dah ada Windows Defender. Yang tu pun yang paling basic yang kita boleh guna daripada sistem operasi itu sendiri. Maknanya kita enable Windows Defender dan kita pastikan
kita punya OS ni, Windows ni sentiasa dikemaskini dari segi definition Windows, security update, security patches. So kita sebagai ibu bapa ni, kita kena tahu bahagian IT ni. Maknanya ni tugas kita, kewajipan kita sebagai guardian kepada rumah kita. Mana kalau kat office, kalau office tuan-puan, office anda semua, anda ada security administrator, tapi di rumah anda adalah security admin untuk rumah anda. Jadi yang pertamanya, anda pastikan firewall di-enable dan okey, jika ada sesetengah practice, kita juga boleh gunakan perisian antivirus ataupun perisian anti malware yang third party, contohnya Kaspersky macam Sifu Zainal beritahu tadi, ataupun kita boleh gunakan apa-apalah, maknanya Symantec dan banyak lagi lah perisian antivirus yang di luar sana, contohnya F-Secure. Okey, setiap application ni, antivirus software ni sebenarnya amat membantu dari segi protection kepada komputer kita, terutamanya dia turut membuat protection kepada serangan-serangan ransomware, virus, so attack. So dengan mereka ni, produk ni dia mempunyai definition update setiap most likely setiap hari. Okey, dengan definition virus yang sentiasa dikemaskini, maknanya anda semua kena bayarlah. So kalau ambil yang free ni, maknanya dia ada limitation sebenarnya. Boleh, tapi mungkin terhad kepada sesetengah komponen. Dia tak boleh melakukan protection secara menyeluruh terhadap komputer anda. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang pertamanya, kita enable firewall, kita install antivirus dan pastikan komputer anda ataupun peranti atau smartphone anda dikemaskini versi definition antivirus tersebut. So ini amat penting untuk kita lakukan. Maknanya seperti Sifu Zainal cakap tadi, kita kena cakna dengan definition version setiap hari. So itu menjamin protection kepada komputer kita di rumah. Okey, itu poin pertama. Dan yang kedua, jika saya terus sambung poin-poin seterusnya lah, mana apa yang kita boleh buat untuk protect access kepada anak-anak kita lah. Maknanya peranan kita sebagai ibu bapa ni, kita kena ambil tahu dari segi apa best practice, apa practice di luar sana dari segi protection. Sebagai contoh, okey, ibu bapa kena tahu parental control. Okey, parental control means katakanlah di laman web, di browser, katakan di Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, di browser anda sudah semestinya ada konfigurasi protection ataupun filtering. Memang kalau ikutkan provider ni, sebenarnya dia dah tahu ini akan berlaku, terutamanya bagi anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun lah. So dalam kes kita ni, anak-anak kita yang bersekolah mana di peringkat 7 tahun sampai 12 tahun lah, kita kerana mereka ni tengah develop, jadi mereka tak tahu. Jadi peranan kita kena godek, mana orang kata godek kita kena explore fungsi tersebut. Kita kena enablekan filter di dalam browser kita. Dan ada juga contohnya, okey, sebagai contoh, jika kita nak allow, nak bagi perisian YouTube kepada anak-anak kita guna, dan kita boleh setkan YouTube Kit. So kita boleh install YouTube Kit. So yang tu adalah option untuk membuat satu filtering kepada anak-anak sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita juga kena dapatkanlah, maknanya ibu bapa ni kena mendalamilah apa tip-tip yang sesuai lah dari segi keselamatan cyber. So bagaimana kita nak pastikan PC kita protected. Contohnya, sebagai contoh, okey, saya bagi satu example. Jika anak-anak ni aktif menggunakan YouTube sebagai bahan pembelajaran, so apa yang ibu bapa perlu buat? Mereka perlu guide anak-anak mereka menggunakan YouTube dengan betul. Okey, contoh saya cakap, okey, saya beritahu. Ni personal experience lah. So apa yang berlaku, ni saya share pengalaman saya sendiri lah dengan anak saya. Okey, menggunakan YouTube, dia dah pandai create YouTube channel.
So iaitu yang so apa yang saya kira kagum lah. So anak saya turut pandai untuk create YouTube channel. So tetapi dia tak tahu untuk membezakan adakah konten ni sebenarnya konten ni boleh di-copy atau tak. So apa yang berlaku apabila konten contohnya cerita Bobo Boy ataupun Ejen Ali lah. Saya bagi dua example So kalau kita anak kita copy video tersebut dan park dalam kita punya YouTube channel so indirectly warning akan dihantar daripada YouTube kepada email yang mana kita register. Apa yang terjadi? So akaun tersebut telah di-block immediately kerana melanggar etika atau melanggar copyright. Copyright. Betul tak Sifu Zainal? Ya, betul. Copyright. Jadi apa yang berlaku disebabkan perkara tersebut, so akaun tersebut telah di-block. So ini saya cerita pengalaman saya sendirilah. So daripada situ apa yang saya buat? Saya memberi satu panduan. Untuk kita create channel kerana channel ni kita boleh create tapi kita tak boleh copy kerana apabila kita copy konten orang lain, so bukan kepunyaan kita, so menjadi satu kesalahan. Jadi ini yang penting, kita kena educate anak-anak kita cara betul menggunakan setiap komponen dalam internet ataupun di media sosial. So apabila anak saya faham, dia jelas, then apa yang terjadi, so selepas itu dia cuba menghasilkan video sendiri dah. So dia dah tahu, bila dia buka contoh Ejen Ali punya site, dia tahu ini tak boleh, saya boleh view saja, tak boleh copy channel tersebut. Itu adalah satu contoh lah saya nak share dengan tuan-puan. Mungkin tuan-puan ada experience, mungkin Sifu Zainal sendiri pun ada experience sendiri bagaimana untuk educate anak-anak Sifu Zainal sendiri. Itu adalah Then salah satu lagi langkah yang kita boleh buat lah, maknanya kita boleh lakukan sebagai guardian kat rumah kita. So peranan ibu bapa ni penting untuk memberi kesedaran tentang tiga perkara inilah, maknanya cyberbully, seksual, laman-laman yang tak sepatutnya. Maknanya komunikasi antara parent dengan anak tu amat penting, maknanya kena jelaskan. Dalam contohnya dalam laman web kita kena beritahu anak kita, Ali, laman ni laman berjenis macam ni tak boleh. So kalau ada keganasan, so kita sebenarnya tak boleh tengok. Itu yang mendorong kita untuk berlaku ganas. Kita kena beritahu anak-anak kita apabila mereka melihat atau melayari laman yang tidak berkaitan, contohnya berkaitan keganasan, so apa akan berlaku kepada mereka? So mereka akan berubah behavior. So mereka mungkin akan bertindak ganas kepada adik mereka. Mungkin mereka akan bagi flying kick kepada adik-adik mereka. So itu yang berlaku. So mungkin kita tak sedar benda ni sebenarnya nampak remeh, tapi impaknya terhadap pembesaran anak-anak ni, mereka mengikut saja apa yang mereka lihat. Mungkin saya share juga, mungkin Sifu Zainal nak share point. Sebenarnya saya ada banyak lagi poin-poin, jadi saya share sikit. Nanti saya tak nak bolot semua. Yang poin tu nanti Sifu Faris akan kongsikan bersama kita. Cuma saya nak tambah sikit-sikit lah daripada apa yang Sifu Faris cakap tadi kan. Memang terutama anak-anak ni dia akan mudah untuk replicate ataupun copy setiap perbuatan, sama ada daripada ibu bapa, kawan-kawan dia, malah daripada internet tu sendiri. So ini semua adalah satu benda yang amat penting untuk kita lihat balik apakah peranan kita sebagai ibu bapa, guardian, penjaga kepada anak-anak kita. Sebab ancaman ni real. Dia bukan satu yang fantasi. Mungkin orang anggap dia tak penting. Mungkin orang anggap benda tu apa yang tak berlaku di hadapan kita, benda tu tidak berlaku pada kita. Benda ni adalah satu benda yang real, sangat real. Jadi anak-anak amat terdedah pada ancaman cyber ni yang jelas. So dia ada beberapa benda yang saya tengok daripada apa yang diperkatakan oleh Sifu Faris. Selain daripada cakna pada teknologi IT, teknologi antivirus, definition updates dan sebagainya, ibu bapa berperanan dalam mendidik anak-anak itu sendiri. Beritahu mereka bahawa benda ancaman ni adalah real dan bukan satu yang boleh dimain-main.
Sebab mereka kadang-kadang dah jadi grey area antara benda ni satu yang fun dengan benda ini mempunyai risiko dan ancaman. Ini yang kita kena jelaskan, macam yang Sifu Faris katakan, perjelaskan pada mereka satu demi satu. Mungkin ada ibu bapa yang mungkin orang kata istilahnya kurang IT savvy, mungkin tidak cakna IT sepenuhnya. Saya tetap sarankan pada anda untuk cuba baca informasi, ataupun sekarang ni banyak di-share di dalam YouTube. Even dalam sesi sembang IT kita malam ni, kita bercerita tentang perkara yang sama. Kita berkongsi tentang benda ni. Kita tak nak masyarakat kita hanya akses dan guna tanpa memikirkan risiko yang ada di dalam dunia cyber ni. So itulah peranan kita sebagai orang IT dan pakar-pakar IT kat luar sana pun. Saya harap mereka dapat menyumbang dalam memastikan masyarakat kita, anak-anak kita sendiri tidak terdedah kepada risiko-risiko negatif daripada dunia cyber ni. Okey, so mungkin saya minta Sifu Faris cerita sikit lagi tentang apa poin-poin yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton kita malam ini. Saya tertarik untuk terangkan, share dari segi penggunaan kamera dengan mikrofon lah. Yang mana yang ni mungkin kita tak sedar. Okey, anak-anak ni mereka berasa seronok bila kamera turn on, nampak gambar mereka. Tapi dari segi impact kawalan, dari segi komunikasi ni mereka tak tahu di sebaliknya. Okey. Jadi mungkin ini peranan ibu bapa jugalah, maknanya menjelaskan bagaimana kamera ni, penggunaan kamera, penggunaan mic. So dari segi komunikasi online, so kita kena beri kesedaran. Okey, contoh sebagai contoh, jika anak-anak anda, anak-anak saya, ataupun anak Sifu Zainal, so jika mereka ni hadir ke kelas online bersama dengan rakan-rakan mereka, okey, pastikan mereka ni mempunyai had penggunaan kamera dan juga mikrofon. Okey, sebagai contoh, ni sebenarnya tip yang mungkin dia sebenarnya simple, tapi kesannya boleh inilah agak teruk juga. So jika kamera, okey, sebagai contoh penggunaan kamera, jika mereka suatu kelas, fine. Jika cikgu meminta semua student on, follow lah, mana kita kena ikut lah, pastikan anak-anak mengikuti arahan guru mereka lah. Dan jika mereka sebaik saja selepas kelas, ni kita kena educate anak-anak untuk mungkin boleh pastikan anak-anak kita log out ataupun turn off kamera, turn off microphone, mute sebaik saja sesi kelas tu berakhir. So jika katakanlah kamera ataupun mic turn on, so suddenly ada somebody daripada external ataupun attacker ataupun siapa yang berniat tak elok, so mereka tahu anak kita ni aktif di internet, so mereka mungkin boleh hijack komputer kita dan seterusnya menggunakan kamera yang turn on, mic yang turn on untuk bersembang dengan anak kita. Dan yang ini boleh mendorong kepada perbualan yang tidak sepatutnya berlaku. So anak-anak ni, katakanlah ada stranger yang approach mereka akan seronok. Contohlah, mungkin malam ni kita bersembang, anak-anak kita di sebelah kita, dia seronok tengok ayah mereka, ayah online, nampak muka kan, jadi so tambah-tambah lagi kalau katakan ada orang tak kenal, say hi kepada mereka, so mereka tertarik terus untuk bersembang, dan mungkin orang tersebut bertanyakan soalan-soalan yang tak sepatutnya, bertanyakan di mana rumah mereka, bila ayah mereka balik rumah, pada masa bilakah mak balik rumah dari bekerja. So soalan-soalan macam ni kadang-kadang kita tak pernah terlintas pun, tapi ini kemungkinan akan berlaku jika kita tidak peka dengan penggunaan yang sewajarnya. Mana dari segi penggunaan kamera, mikrofon, so kita pun kena berhati-hati jugalah. So tu dari segi ni.
Dan saya rasa yang lain maknanya sebagai ibu bapa kita perlu juga mengambil tahulah. Contohnya katakanlah kelas anak-anak, so kita just ambil tahu. Okey, katakanlah let's say kita work from home. Okey, si Zainal pun work from home. So kami ni especially IT lagi lah. So kalau even work from home pun kerja boleh tahan dia punya percentage banyaknya kerja tu, workload kerja. Jadi kita pun berperanan untuk mengambil tahu apa yang anak-anak kita belajar, walaupun kita biarkan mereka di ruang tamu untuk masuk ke kelas. So elok-eloknya sebaik katakanlah tengah hari ataupun petang, sebaik saja mereka just tanya khabar mereka, okey apa yang belajar hari ni, so ada tak clear ke tak. So sebenarnya kita nak test mereka, so betul tak mereka ni access ke kelas mereka. So indirectly apabila kita bertanya mereka, okey macam mana kelas hari ni, okey tak? So apa yang belajar hari ni, cikgu okey ke tak? So kawan-kawan siapa yang hadir kelas, siapa yang tak buka kamera, siapa yang rajin cakap dalam Zoom. So kita just persoalkan, kita timbulkan persoalan macam ni, kita wujudkan komunikasi dengan anak-anak kita, just cuba dapatkan feedback. So kalau katakanlah mereka kita boleh tahu mana kalau mereka betul-betul masuk ke kelas dan mengikuti kelas mereka, so mereka boleh explain lah. Tapi sebaliknya, jika yang berlaku mereka masuk kelas tapi mereka turn off kamera, mute mic, dan mereka melayari laman web yang tak sepatutnya. So itu yang paling kita takuti sebenarnya, Ibu Zainal. So kalau mereka tak dapat jawab persoalan kita, so kita sepatutnya ada satu rasa curious. Okey, betul ke anak kita ni belajar? Jadi itu indirectly kita boleh tahulah behavior mereka. So normally anak-anak ni hati mereka memang bersih. So kalau kita tanya A, dia akan jawab A, B, C. So dia akan cerita lagi apa yang keseronokan mereka belajar. Jadi itulah saya itu another 2 point lah saya nak share lah dengan Sifu Zainal sebagai tambahan point tadi. Okey, terima kasih Sifu Faris. Sebab kita pun dah sampai ke penghujung sebenarnya rancangan Sembang IT kita malam ni. Dan saya rasa ramai yang ada dapat banyak input lah daripada Sifu Faris tentang keselamatan IT di rumah, terutama dalam kelas online anak-anak ya. Okey, cuma saya nak tambah sikit lagi, selain daripada penggunaan software dan kita educate anak-anak kita, mungkin juga anda boleh pelajari sedikit berkenaan komponen-komponen yang ada yang menjadi bridge kepada internet di rumah, iaitu router dan modem. Mungkin kita akan bincang di lain siri berkenaan perkara ini, tapi sebenarnya anda boleh membuat kawalan parental control di certain router di rumah. Mungkin anda boleh belajar daripada jenis router yang anda ada di rumah. Anda boleh browse dan tengok apakah tahap security atau fungsi security yang ada di dalam router tersebut. Kebiasaannya mereka akan ada website blocker, mereka akan ada VPN. Kalau siapa yang nak pakai virtual private network tu, virtual private network ni pun satu cerita juga. Macam mana kita nak melayari internet dalam keadaan yang selamat tanpa mendedahkan kita punya information pada khalayak. Okay? So ini mungkin kita akan bincang lebih lanjut lah dalam sesi-sesi kita akan datang. Dan kalau benda ni satu topik yang perlu dibincangkan, kita akan go deep lah tentang teknologi virtual private network dan juga router teknologi lah. Okay? Alright, so saya rasa malam ni setakat ni sajalah Sifu Faris. Terima kasih lah kerana dapat menyumbangkan banyak informasi yang penting lah pada ibu bapa dan juga anak-anak. Kalau yang dengar malam ni boleh ambil benda ni sebagai input yang amat berguna lah untuk anda memastikan keselamatan di rumah itu sentiasa wujud. Okay? Alright, so jadi maknanya kita terus berkongsi lah. Maknanya kami berkongsi ni maknanya kita berdasarkan pengalaman kita yang setiap hari berada dalam teknologi komputer, networking, storage, penggunaan internet. So kita rasa bertanggungjawab untuk berkongsi perkara ini lah. Betul. Mana kita akan ulas lagi lah. Saya rasa kita ulas lagi kalau ada permintaan untuk certain topik, dan kita cuba deep lah. Maknanya hari ni kita
alhamdulillah kita dapat berkongsi sedikit mana kita membuka minda kita, mana sebagai peringatan kepada kita juga sebenarnya sebenarnya betul, ni. betul. Kadang-kadang kita yang dalam dunia hati pun sedar tak sedar pun kita boleh terlepas pandang tentang benda ni. Ya, betul. Okay. So itulah, terima kasih pada semua yang menonton pada malam ni. Sila nyatakan anda punya komen di bahagian komen di bawah sekiranya sebarang persoalan, dan kalau anda rasa perlukan konsultasi daripada Sifu Faris, anda boleh kontak beliau melalui Facebook Mudah IT dan Sifu Faris juga dia ada menghasilkan e-book dan anda boleh dapatkan di Mudah e-book store. Apa pun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Sifu Faris. Ada apa-apa kata-kata akhir Sifu Faris sebelum kita tutup malam ni? Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton malam ni, dan terima kasih juga Sifu Zainal yang kita dah berada di siri ketiga. Kita akan terus continue pada minggu hadapan dengan topik yang menarik, yang topik semasa yang berkaitan dengan IT. Ya, insya-Allah. Jadi seperti mana Sifu Zainal baru tadi, anda boleh follow lah kami punya Facebook page, mana Sifu Faris, saya punya page Mudah IT dan Sifu Zainal Official. So anda follow lah kami. Jadi kami nak berkongsi banyak lagi cerita di sebalik IT lah. So dunia IT ni banyak lagi kami nak share dengan anda semua. Semoga dapat manfaat lah dengan perkongsian 40 minit ke sejam ni lah daripada kami. Terima kasih sekali lagi lah. Okey, sebelum itu kita tangguh dulu majlis kita dengan surah Wal As dan tasbih kifarah. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.